Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala 'abdihi wa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah masuk ke satu tajuk yang baru, iaitu topik yang kedua berkaitan konsep etika dan peradaban. Okey, sinopsis dalam kita punya tajuk ini adalah etika dan peradaban adalah dua konsep umum sejagat yang dipilih untuk difahami dalam kursus ini. Kedua konsep ini penting untuk memahami dan menghayati dinamika sesebuah masyarakat. Sebagai permulaan dibincangkan kedua konsep ini satu persatu. Fokus pertama adalah perbincangan tentang pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia. Fokus kedua adalah terhadap konsep etika, khususnya menghuraikan pengertian dalam konteks sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan selepas. Elemen kemudian dikupas pula impak kefahaman amalan konsep etika ketika disemaikan semasa zaman kolonial dan pasca kolonial di luar Eropah. Fokus ketiga adalah melihat konsep akhlak dalam Islam yang menjadikan antara penyebab kepada pengutusan Rasulullah SAW sebagai Nabi dan juga Rasul akhir zaman. Okey, objektifnya etika dan peradaban tentang perkembangan idea dan juga amalannya. Hasil pembelajaran akan melihat konsep etika dalam pemikiran manusia dan membincangkan konsep peradaban dalam sejarah pemikiran manusia. Okey, ini kandungannya. Konsep yang pertama, teori etika. Konsep etika dan pemerintahan ketika umum, deskriptif, normatif dan etika analitik. Teori etika klasik, teori etika klasik dari peradaban antara sebagai contoh utilitarianism, universalism, institutionism. Etika bermulanya di zaman purba Greek, apabila ahli-ahli falsafah mereka hanya memberikan tumpuan kepada kebaikan moral. Jadi kebaikan moral semata-mata. Etika menurut mereka ialah pencapaian kehidupan yang baik dan mengkaji hakikat perbuatan seperti mana hikmah, baik, cinta dan sebagainya. Teori moden ni dari pelbagai peradaban, sebagai contoh rationalism, free will, positive relative. Okey, yang dikatakan sebagai yang disebut sebagai utilitarianism. Berdasarkan teori ini, nilai normal sesuatu tindakan ditentukan melalui akibat atau kesan yang terhasil daripada keputusan yang diambil. Universalism ialah posisi meta etika, bahawa beberapa sistem etika atau sebuah etika universal berlaku secara universal. Universal juga merupakan lawan kepada nihilism, moral dan relatif moral. Yakni pelbagai pemikiran telah mendukung suatu bentuk universalism moral dari zaman Plato hinggalah para pemikir moden. Universal Declaration of Human Rights yang ditajuk oleh PBB merupakan contoh universal moral secara praktik. Disebut juga sebagai aliran institutionism, berpegang kepada inspirasi atau ilham yang bersifat ghaib ataupun subjektif. Oleh itu, dia juga dikenali sebagai subjektif ataupun supra-rational subjektif. Antara jenis institutionism adalah animism, dinamism, mitos magis, iaitu unsur supernatural atau kuasa ghaib yang luar biasa yang digunakan bagi kepentingan kehidupan. Sebagai contoh, bomoh. Dalam hal ini
Rumah digunakan sebagai sumber pengetahuan, daripada ilmu warisan keluarga, daripada mimpi atau ilham. Okey, ini etika klasik lah. Yang ada utilitarianism, universalism, institutionism. Jadi ada perbandingan di antara ketiga-tiga benda ni lah. Okey. Kemudian etika moden ni, rationalism, ilmu berasaskan kepada logik, free will, kebebasan kehendak. Kemudian positif ni menyatakan ilmu ada satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta sejarah yang yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Relatiflah keadaan yang berubah merupakan pertimbangan utama dalam menentukan suatu tindakan sama ada beretika ataupun tidak. Okey. Dan kemudian konsep etika perspektif agama ni dan kepercayaan Hindu, Buddha dan Islam ni. Etika asal berteraskan kepada agama yang mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya, dan agama yang mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya. Okey. Zaman kolonialisme merujuk kepada pengembangan kekuasaan sebuah negara ke atas wilayah di luar batas negaranya. Selalunya pihak atau kuasa yang mengamalkan konsep kolonialisme dalam mengembangkan empayar akan mencari dominasi ekonomi dari sumber tenaga kerja dan pasaran wilayah tersebut. Selain daripada faktor muka bumi dan kekayaan sumber asli dan bahan mentah di negara yang dijajah. Jadi kolonial ni sebab sebenarnya mereka ni monopoli kawasan tersebut. Kalau mereka menjajah, secara tidak langsung mereka akan menguasai keseluruhan muka bumi tersebut dari sudut tenaga kerja, hasil bumi, mereka mewujudkan peladangan dan sebagainya. Ini yang digunakan dalam sistem kolonial. Jadi istilah ini merujuk kepada suatu himpunan keyakinan yang digunakan untuk mempromosikan sistem ini, terutama kepercayaan bahawa moral dari pihak penjajah lebih hebat daripada pihak yang dijajah. Ini yang digunakan sehingga mereka menggambarkan bahawa mereka ni lebih hebat, mereka mempunyai lebih pengetahuan, lebih keberanian dan sebagainya, dan meletakkan orang yang dijajah ini kelas bawahan. Dan akhirnya orang Melayu bertindak melihat bahawa tindakan mereka ini satu benda yang tidak adil. Sedangkan mereka ini penduduk asal di sini, tetapi segala kita kata peluang, kelebihan dihadkan. Dijadikan mereka sebagai kuli, dijadikan mereka sebagai kelas pegawai bawahan, dijadikan mereka sebagai driver. Akhirnya mereka mengatakan kalau keadaan yang macam ni, baik mereka balik ke kampung. Itulah wujudnya bahawa pihak penjajah mengatakan bahawa orang Melayu ini malas. Sedangkan bukan malas, tetapi adalah tindakan mereka yang menekan dari segi sudut kita kata pangkat, dari segi sudut kedudukan orang Melayu itu tidak diiktiraf dalam sistem penjajah. Konteks negara kita lah. Pendukung kolonialisme ini berpendapat bahawa tindakan penjajah dilakukan menguntungkan negara yang dijajah dengan mengembangkan ekonomi dan infrastruktur, juga politik demokrasi yang dikatakan lebih adil. Ini orang yang mendukung kolonial lah. Mereka menunjukkan bahawa dengan adanya sistem penjajahan ini secara tidak langsung akan memberikan kesan yang positif kepada negara. Memberikan kedudukan ekonomi, kenaikan kita kata apa? Produktiviti, dan kemudian mata wang yang begitu stabil, tetapi hakikatnya dijarah oleh mereka, dijarah oleh penjajah, sehingga orang-orang yang penduduk asal ini tidak mendapat keuntungan. Boleh kita lihat dari segi sudut, kita lihat pada bab yang akan datang nanti, kita akan lihat bahawa ekuiti pemilikan negara pun sudah dimiliki oleh mereka hampir 60%. Itu yang menjadikan kita ni amat rugi. Dan kita kalau kita lihat sejarah, apabila serangan subuh yang dilakukan oleh Tun Mahathir dan juga di antaranya Tan Sri Khalid Ibrahim, orang yang hebat dalam bidang ekonomi ini, mereka mengambil gatri. Serangan subuh mereka mengambil gatri daripada British. Untuk apa? Untuk meningkatkan balik pegangan equity dalam negara, terutama adalah orang Melayu dan juga kerajaan. Mereka menjadikan negara bekas penjajahan seperti Amerika Syarikat, Australia, New Zealand, Hong Kong dan Singapura sebagai contoh kejayaan selepas waktu pasca kolonialisme. Kolonial
Mereka melihat bahawa tengok apa yang berlaku di Australia, perkembangan ekonomi yang begitu meningkat naik, dan juga seperti mana Singapura yang menjadi tempat peleburan, tempat tumpuan pelabur daripada kalangan di kawasan Asia Tenggara. Ini tidak boleh mengambil contoh, sebabnya dasar terbuka yang digunakan mereka seperti mana pembendangan perjudian, perbankan yang mana yang konvensional, yang melibatkan riba dan sebagainya. Maka ini dalam sistem ekonomi Islam juga tidak membenarkan benda tersebut. Dasar ekonomi terbuka pun kita bagus dari segi sudut untuk pasaran, untuk kita meningkatkan ekonomi, tetapi kita berlandaskan kepada syariat. Kolonialisme memindah kekayaan dari daerah jajahan. Mengkritik pasukan kolonialisme pula, Fanon berpendapat kolonialisme telah merosakkan sistem politik, psikologi dan moral negara yang jajah. Neo-kolonialisme, yakni neo-imperialisme, ialah amalan geopolitik menggunakan kapitalisme, globalisasi perniagaan dan imperialisme budaya untuk mempengaruhi negara sebagai ganti sama kawalan tentera, ada secara langsung, atau kawalan politik secara tidak langsung seperti imperialisme dan hegemoni. Jadi kesan daripada penjajahan juga kita boleh lihat apa yang berlaku kepada Jepun. Jepun sampai ke hari ini mereka tidak ada sistem pertahanan mereka sendiri atau tentera mereka sendiri. Walaupun mereka kuasa besar satu ketika dulu di kawasan Asia Tenggara, di kawasan Asia Pasifik, tetapi akibat mereka dijajah selepas mana kejatuhan Jepun, disebabkan Amerika telah membom Nagasaki dan Hiroshima. Jadi di situ menyebabkan mereka dijajah dan mereka menandatangani satu perjanjian dengan Amerika Syarikat yang mengatakan 1947 kalau tak silap, artikel 9, mereka mengatakan bahawa tidak boleh mengadakan tentera, tidak akan ada tentera untuk menjadikan negara ini mereka negara yang pendamaian, tak akan wujudkan lagi peperangan. Mereka tidak akan wujudkan tentera untuk mengelak berlakunya peperangan. Hakikatnya hari ini mereka bergantung penuh kepada Amerika sistem pertahanan. Dan itulah kesan, kita kata kesan penjajahan. Kesan penjajahan, mereka memanipulasikan keadaan orang yang lemah ataupun orang yang jajah, dan mereka penjajah ini akan mengambil keuntungan daripada benda tersebut. Jadi kita alhamdulillah lah kan, kita boleh katakan Malaysia ini satu negara walaupun dijajah dengan ratusan tahun, tetapi kita masih lagi ada kedudukan kita sendiri, pertahanan kita sendiri, ekonomi kita sendiri, semuanya kita buat dengan sendirinya. Memang pada permulaannya ketika awal kemerdekaan, apa yang dikatakan British, kamu akan tanggung segala-galanya. Permulaan kita nak merdeka ini, British mengatakan bahawa kita terpaksa kena tanggung segala apa yang berlaku. Kemerosotan ekonomi ke, berlakunya kita kata peperangan ke, ataupun berlakunya ketidakstabilan politik ke, kita akan tanggung sendiri. Tapi alhamdulillah satu persatu kita dapat selesaikan. Di antaranya politik, kita kata berlakunya ketidakstabilan sosial dalam masyarakat Melayu, Cina dan India, berlakunya krisis perkauman 1969, berlakunya kita kata kejatuhan ekonomi pada tahun 1997-98, ketidakstabilan politik sampai ke hari ini. Kita menanggung, tapi kita dapat mengolah dia, dapat kita menyelesaikan dengan cara yang tersendiri tanpa kita bergantung kepada pihak yang luar. Okey. Jadi kolonial dan pasukan kolonial tanah Melayu ni, Melaka, Penang, Singapura, Perak memisahkan agama dari politik. Kerajaan memiliki kuasa mentadbir, menghukum, demokrasi. Dan Uni manakala Sultan menguruskan budaya agama Islam, Islam hilang peradaban dan menjadikan persyaratan ilmu agama. Ini kesannya bila kita tetap kolonial dan pasal kolonial di tanah Melayu atau Malaysia ini, akhirnya mereka telah mencengkam ekonomi kita, politik kita, dan memandu agama kita dengan memisahkan politik dan agama. Ini satu benda yang berat sebenarnya. Dari sudut kita melihat di sini, satu benda yang cukup berat. 1999 masih meneruskan ilmu kolonial dan negeri urus budaya dan agama. Kemudian 1970 masih wujud ilmu kolonial, tetapi kerajaan mula mengurus perdanakan Islam dalam proses
dalam projek modernisasi negara. Okey. Konsep peradaban, kolonialisme dan pasca kolonialisme, aliran materialisme, positif individualisme, konsep peradaban pasca kolonial berlapis dengan Melayu Islam, pribumi, etnik Cina, India, Malaysia, kacukan peradaban sedunia, kontemporari hinggalah lahir kerencaman sosial dan mengurus super diversity pada masa ini. Materialism, positivism, individualism. Satu fahaman falsafah mendakwa bahawa satu-satunya perkara yang benar ialah bahan berdiri. Ini jenis materialism. Maksudnya fizikal, bentuk yang wujud. Positif ni menyatakan ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid. Individualism pula merupakan satunya falsafah mempunyai pandangan moral, politik atau sosial yang menekan kemerdekaan manusia serta kepentingan tanggungjawab dan kebebasan sendiri. Okey, menerusi pergerakan ide serta amalan etika dan peradaban dunia, terdapat proses pertemuan dan pergaulan antara peradaban yang tersulam sehinggalah ke hari ini bersama sistem kapitalisme sedunia. Sistem kapitalis sedunia dipengaruhi oleh globalisasi dan dipacukan pula oleh dunia digital. Pertemuan pergerakan ide dan amalan etika dan peradaban dunia menjadikan lebih rencang. Tidak mustahil amalan setempat menjadi tidak lagi untung merata berpengaruh dengan peradaban luar yang dikatakan lebih baik. Jadi dengan adanya sistem kapitalis ini satu sistem yang kita kata dibawa oleh Barat untuk merosakkan sebuah negara Islam. Sebab kapitalis ni dia memandang kepada material, dia melihat pada keuntungan semata-mata. Dia menggunakan manusia ini, dia mengatakan manusia satu buruh, tenaga kerja. Dia kan tu sebab kita melihat dalam sistem kapitalis ini, mereka menggunakan manusia ini adalah satu melihat manusia itu adalah ekonomi. Jadi apa kita sebut melihat manusia itu ekonomi? Dengan manusia itulah mereka menjanakan pendapatan, mewujudkan perbankan dengan adanya sistem interest, mewujudkan pekerjaan dengan memanjangkan masa waktu bekerja sampai tidak ada masa untuk rehat, untuk beribadat dan sebagainya. Ini sebenarnya merosakkan manusia itu sendiri. Sehingga mereka sanggup bekerja sampai 2-3 kerja, balik pada kerja. Terpaksa kena kerja pula dengan Food Panda ke, Grab Food ke. Mereka terpaksa kena kerja. Kenapa? Sistem yang ada itu memaksa untuk bekerja. Sehingga tidak ada masa mereka dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala, tidak ada masa. Sebagai contoh kita kata, satu orang yang mempunyai hutang yang tinggi, komitmen yang tinggi. Dia ada hutang rumah, hutang kenderaan, hutang kad kredit. Dan apa yang berlakunya, mereka terpaksa bila kerja 8 jam, bermula kita 6 pagi pergi bekerja, balik 6 petang, 12 jam bekerja, balik pula sambung pula dengan kerja part time-nya sampai ke tengah malam, dan akhirnya tidak ada masa untuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri. Dan apabila mereka sudah rosak, sudah tidak mampu untuk bekerja, akan dibiar macam itu saja. Itu sebab kita kata habis madu sepah dibuang, ataupun diperahnya keringat seperti hampah. Yang dikatakan manusia dari segi sudut pandangan kapitalis. Ini yang merosakkan sebenarnya. Kemudian peradaban Barat. Pengaruh peradaban dari Barat bermula dengan kedatangan kuasa kolonial di alam Melayu, khususnya Tanah Melayu Portugis 1511, 1641, Belanda, British 1786. Peradaban Barat bukan sahaja membawa pengaruh dalam kehidupan sosial dan sistem ekonomi masyarakat, tetapi telah membawa implikasi yang besar dalam struktur pentadbiran dan pemerintahan negara. Mereka telah meletakkan kedudukan kita kata sultan itu rendah. Hanya sekadar kita kata agama dan budaya sahaja, tapi politik dan sebagainya mereka yang pegang. Sedangkan dulu segalanya politik, ekonomi dipegang oleh sultan. Pengaruh dari Portugis dan Belanda telah membawa implikasi signifikan kepada negeri Melayu, khususnya Melaka dan Melaka. Setelah kemasukan Inggeris, pengaruh Barat jelas kelihatan, khususnya dari sisi pemerintahan negara dan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama kefahaman berkaitan dengan etika dan peradaban. Okey. Pengaruh peradaban Barat, yakni Portugis, kedatangan Portugis telah membawa keruntuhan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Tujuan untuk menguasai pandangan dan mengembangkan ajaran agama Kristian. Ini bukan sebabnya mereka nak pergi ke sebelah Eropah Timur. Mereka nak kembangkan agama di sana, tak mampu sebab ketika itu kerajaan Osmaniyah begitu kuat. Dan mereka datang ke negeri-negeri yang jauh daripada kerajaan Osmaniyah, seperti mana di Asia Tenggara ni. Okey, tertumpunya di Melaka pada 1511 sehinggalah 1641. Tapi dikatakan hanya jatuh Melaka sahaja, tapi negeri-negeri lain, kerajaan-kerajaan Kedah Tua, kerajaan Kedah, kerajaan Perak, kerajaan lain, kerajaan Kelantan, kerajaan Terengganu masih lagi ada.
hanya jatuh ketika itu adalah kerajaan Melaka sahaja. Kesan utama kewujudan masyarakat Serani, perkahwinan campur. Portugis memperkenalkan sistem tulisan Rumi, wujudnya perkataan pinjaman jendela, almari, garfu, tuala palsu dan sebagainya lagi. Okey, ini kesan daripada penjajahan lah daripada Portugis. Belanda pula menubuhkan syarikat India Timur. Belanda VOC tahun 1602 untuk menguasai perdagangan rempah di kawasan Kepulauan Melayu. Pusat utama di Betawi, Jakarta, Indonesia. 1641 Belanda menyerang Portugis di Melaka dengan bantuan kerajaan Johor Melayu Johor. Penjajahan Belanda bertumpu di Melaka selama 183 tahun. 1641 hingga 1824. Penjajahan Belanda berakhir dengan perjanjian Inggris-Belanda. Perjanjian Belanda pada tahun 1824. Penjajahan Belanda tidak banyak meninggalkan kesan terhadap peradaban Melayu. Kemudian penjajahan Inggeris, Perancis Selatan menduduki Pulau Pinang, Stanford Raffles menduduki Singapura. 1824 perjanjian Belanda Inggris Belanda mengesahkan kedudukan Inggeris di tanah Melayu. Okey, 1826 kerajaan Singapura, Pulau Pinang dan Melaka disatukan di bawah negeri-negeri Selat. James Brooke mengambil Sarawak. Perjanjian Pangkor, campur tangan Inggeris di Perak. 1874 campur tangan Inggeris di Selangor. 1874 juga campur tangan Inggeris di Sungai Ujong. 1875 Belanda menyerahkan Sabah kepada British. 1888 campur tangan Inggeris di Pahang. 1896 Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Pahang dinamakan kerajaan negeri-negeri Melayu bersekutu. 1909 perjanjian Bangkok ditandatangani, di mana Siam menyerahkan Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis kepada Inggeris dan bentuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 1914 Johor menerima penasihat British yang pertama. Okey, ini kronologi lah kejatuhan tanah Melayu, dan itu sebab kita kata waktu datang yang 1511 tidaklah kita kata 1511 ni tidaklah kita kata jatuh yang seluruh tanah Melayu, tidak. Tetapi selepas 300 tahun macam tu barulah berlakunya kita perjanjian di antara Selangor, campur tangan Inggeris di Selangor 1824. 1909 perjanjian Bangkok yang mana Siam menyerah Kedah itu kepada Inggeris. Okey. Pentadbiran Inggeris di tanah Melayu, kita tengok sistem pentadbiran dia, sistem residen, negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri bersekutu yang besar, desentralisasi, berpusatlah. Okey. Okey, kesan peradaban British dari segi sosial politik dengan berlakunya demokrasi, wujudnya budaya yang tidak sihat, perbankan, makanan kita sebut sebagai makanan western yang masuk dalam budaya kita, dan kemudian pula budaya yang tidak yang mana ada kelab malam lah, minum arak lah, budaya yang tidak sihat masuk dalam masyarakat dan juga ekonomi kita dan juga politik kita. Okey, konsep peradaban 1930 pengaruh Mesir dan Turki mendorong pergerakan kaum muda terutama di Penang, Singapura, Sumatera. 1970 kebangkitan Islam dari pelajar Malaysia. Di UK dan USA, revolusi Iran, pergerakan agama berakar umum di tanah Melayu, ABIM, Arkam, PAS, Iran, Jemaah Islam Kaum Tua, Jemaah Islam Malaysia, Tabligh, India, China, Buddha, Taiwan, India, Hindu, Tamil Nadu, Kristian, Evangelis USA, agama tradisi. Ini konsep peradaban. Okey. Peradaban globalisasi, era dunia tanpa sempadan telah memungkinkan berlakunya interaksi dan jaringan. Pemodelan dalam pelbagai bidang kehidupan, perkembangan teknologi maklumat menggunakan media sosial yang berleluasa. Peradaban globalisasi membawa pengaruh yang besar dalam peruntukan aspek kehidupan monetasi, bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuklah perkembangan bidang ilmu dan pemikiran. Perkembangan peradaban global ini turut menjadikan penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Dan kemudian pula konsep akhlak Islam. Akhlak dalam Islam. An Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiyarukum ahsanikum akhlaqan.
Maksudnya apa? Sebaik orang daripada kalangan kamu adalah khiyarukum ahsanikum akhlaqan. Sebaik daripada kamu ni adalah orang yang berakhlak. Sebab akhlak ini satu cermin kepada seseorang tersebut. Kita dah bahas bahawa terbinanya Islam ini dengan 3, syariat, akidah dan juga akhlak. Maka kesinambungan tersebutlah menjadikan manusia itu satu khalifah yang sempurna. Yang sebenarnya khalifah ini ialah mentadbir alam itu dengan baik. Maka definisi akhlak itu, akhlak iaitu kata jamak, perkataan akhluqu berarti tabiat, yakni kelakuan, perangai, tingkah laku, maruah, adat kebiasaan. Perkataan khuluq ini dalam Al-Quran hanya terdapat pada 2 tempat sahaja, di antaranya dan bahawa sesuatu engkau yakni Muhammad mempunyai akhlak yang sempurna. Dalam Al-Quran terdapat 50 perkataan al-khuluq yang merujuk kepada kejadian manusia, alam sejagat dan lain-lain kejadian. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Al-khuluq yakni merujuk kepada kejadian manusia. Imam Ghazali mengatakan akhlak adalah satu sifat yang tertanam dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran yang meneliti. Yang pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang terkeluar itu baik dan terpuji, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya apabila terkeluar perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk, yang disebut sebagai akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Dia apa daripada diri kita. Yang disebutkan akhlak ni dia ada dalam diri kita. Kalau kita mengimagekan benda yang buruk, itu daripada sifat tingkah laku kita. Kita mengimagekan benda yang buruk atas tingkah laku kita. Memang panggil hang macam tu lah. Kita macam tu. Jadi kita kena perbaikkan hati, perbaikkan jiwa kita, hati kita ni supaya apa? Pergerakan seluruhnya akan jadi elok. Jadi kalau kata hati kita pun teruk, maka pergerakan kita pun teruk. Seperti Nabi sebut, Nabi sebut, idza hasana kullu wa idza jasada kullu. Kalau kita bagus semua. Kalau kita buruklah semuanya. Skup akhlak ini hubungan dengan Allah Ta'ala sama manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Yang kita kan hubungan dengan Allah Ta'ala beribadat, hubungan manusia muamalat. Hubungan dengan alam sekitar, kita sebagai khalifah untuk menjaga alam sekitar ni. Hubungan dengan diri sendiri. Kesyumulahan akhlak pula sosial, ekonomi dan juga politik. Kesimpulannya, konsep etika dan peradaban adalah didefinisikan sebagai pelbagai aliran sejak zaman klasik hingga ke zaman moden. Pertemuan pergaulan peradaban telah membina etika dan peradaban. Kita berteraskan nilai yang diperlukan untuk keharmonian manusia di muka bumi. Islam telah mengemukakan konsep akhlak yang bersifat syumul, merangkumi hubungan dengan pencipta, sesama manusia serta sekalian alam semesta. Ini satu konsep yang bagus dalam Islam. Sebab apa? Sebab kita bukan melihat kepada individu semata-mata, maksudnya diri semata-mata, kepentingan diri semata-mata, tapi kita melihat kepada kepentingan masyarakat, dan juga kita melihat kepada kita sebagai makhluk yang dicipta. Maka ada khalik. Maka itu sebab kita akan beribadat kepada Allah Ta'ala. Tanda apa? Kita bersyukur. Tanda kita orang yang dicipta ataupun hamba yang mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita harap insya-Allah, Ustaz harap pada nama Ustaz yang Ustaz kasihi sekalian, bahawa dengan adanya akhlak yang baik ini akan mempamerkan jiwa kita, terutama kamu antum ni semua merupakan pelajar juga ATM, yang majoriti kita ni daripada kalangan apa? Kalangan masyarakat Melayu Islam. Maka kita perlulah meletakkan satu benchmark bahawa Islam adalah agama yang tinggi. Maka orang yang mengenal agama Islam itu mempunyai kedudukan pada pandangan masyarakat yang tinggi. Al-Islamu yu'la wala yu'la alaih. Islam itu satu agama yang tinggi dan tidak ada yang tinggi lain melainkan agama Islam. Dengan kesan daripada persekitaran, penjajahan, koloni dan sebagainya, memberikan kesan kepada kita hari ini. Cara hidup kita, cara percakapan kita, cara menguruskan dari segi muamalah ekonomi dan sebagainya, kita masih lagi terkesan. Tapi kita dalam hati kita akan bertekad untuk melaksanakan Islam itu secara syumul. Jadi insya-Allah mudah-mudahan antum mengambil manfaat daripada bab yang ini. Wallahualam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.